Masa event. Masa tengah event tu. Ya. Run iklan tu maksudnya make sure naikkan view. kita bukan naikkan view, kita nak bagi tahu orang event ni tengah online, tengah hot. Live RC. Memang kena buat. TikTok ads kena buat, story kena buat, Reels kena buat, Facebook ads kena buat, semua kena buat. Even dia go to extend terima kasih. Okey. Duduk ke tak? Okey. So waktu ni make sure kita ada team yang ready ya. Okey. Kalau tak ada kita kena upah orang. Ni pre-recorded event saya sebut tadi. Baik. So untuk budget distribution 60% berada di sini, 25% berada di sini, 15% berada di sini. Ini kita punya budget. Okey, kita punya distribution. Kenapa 60% berada di sini? Sebab ini adalah kita punya jantung, nyawa. Kalau tak ada reach dan frekuensi ni, bawah-bawah tu semua tak wujud. Ini adalah nyawa kita kat sini dalam event ni. Okey, kita tak spend dekat every ad, no problem. Tapi kita dah ambil shortcut, kita spend dekat influencer dan juga kita punya panels. Kita punya panels. So, nak tak nak, kita kena monetize semua panel-panel dan influencer kita. Jadi mana yang kita bayar, buat surat agreement, dia kena promosikan kita punya event ataupun dia kena postkan di media sosial dia. 1 minggu 1 posting, 2 bulan sebelum, maknanya dapatlah 8 posting daripada dia. Tapi kalau dia kata posting lain, speaker lain, okey, berapa kalau posting? Tak payah cek online. Serius saya cakap, dekat Malaysia market kecil, so jangan nak kewak sangat. Jangan nak kewak sangat. Kalau ya, sebenarnya dia orang okey sebab dia orang tahu market kecil. Kalau aku tak ambil job ni, orang lain ambil. Mai aku ambil. Lagi-lagi bila kita pergi, kita ni yayasan di bawah Karangcraft, kita mesti ada belagak sikit. Ya. Kita mesti ada lagak sikit, ada ego sikit. Kau nak masuk tempat aku, kau ikutlah aku punya peraturan. Simple as that. Kita tak boleh rasa macam nanti dia tak ada macam mana. Kenapa kita rasa macam tu? Sebab kita hanya bergantung kepada populariti dia saja untuk tarik ni. Kalau kita dah ada bajet untuk buat benda ni, kau tak mau pun tak apalah, aku boleh panggil orang lain. Sebab kita tak bergantung kepada dia. So dia pun takkan nak macam-macam dengan kita. Cuba bayangkan next year you tak panggil Numan. What happen? Dia punya PA akan call banyak kali. Apa saya tak panggil kita? Apa saya tak panggil kita? Apa saya tak panggil kita? Bukan harap-harap begitu, memang itu. Okey. Speaker international ni, dia punya demand dia lain macam. Speaker international, saya tahulah, saya pun banyak berurusan dengan speaker international. Saya tak kata semua, tapi majoriti macam itu. Sebab apa? Sebab dia compare event di tempat dia dengan event di tempat kita. Contoh, kos hotel di tempat dia mungkin $200. $200 tu dah 5 star, dah 7 star. Dekat sini satu malam 1,000 lebih. Dia kena convert tau. Kalau dia kata dengan kita, okey lah, I punya event you kena bayar I $15,000, dia datang sini dah jadi 50,000. See? Bukan sebab dia ambil kesempatan, tak, sebab dia guna duit dia, rate dia, exchange rate dia. So memang dia orang ni akan makan modal. Memang dia akan makan modal. Jadi bila kita fikir balik, okey, puan bayar kat mereka 300,000 advance kan, kena bayar dulu kan? Tak bayar lagi.
Okey, lepas event. Mana bayar lepas event? Okey. Kalau 300,000 tu ataupun 200,000 kita spend untuk ads. Saya nak tanya seorang-seorang. You yakin tak kalau kita spend 200,000 kita boleh dapat audience 100,500? Saya insya-Allah saya yakin dengan 200,000 tu kita boleh dapat 1,500 orang yang berbayar. Full payment. Full payment. In fact kita boleh jual mungkin lebih mahal. Dengan 150,000 tu ataupun 200,000 yang kita nak spend. Sebab nilai tu cukup untuk cover ni. Kita tengok by math saja. Kita bukan cakap by rasa-rasa. Kita ikut numbers. Ini semua adalah industry numbers. Industry numbers. Kalau untuk event, memang numbers marketing itu 30% daripada total revenue. Itu numbersnya. Jadi kalau 500,000, 30%, 150,000. Simple as that. Dan mungkin lebih murah. Baik. Kemudian cara menentukan bajet iklan. Industri 30%. Harga tiket, target peserta kali 30%. 309 kali 1,500 sama dengan 598,000. 30% daripada 598,000 adalah 179,550 ringgit. Basically 180,000 untuk duit marketing. Sama tak dengan nilai speaker yang kita bawa? Hampir sama. Cuma kali ni bila kita gunakan bajet ini, kita akan dapat believer. Sebab apa? 1,500 kita tak dapat spillover. Bila you spend 150,000 kepada speaker, you tak dapat spillover. Kita ambil contohlah, daripada 150,000 tu, katalah kita buat satu kempen RM40,000, kita nak bagi satu benda percuma dan dia kena isi borang email. Okey. Dia isi borang, kita spend 40,000, kita dapat 40,000 data base. 40,000 database. So, walaupun yang daftar tu 1,500, tapi kita ada spillover database 40,000. Now kita ada. Okey, amount yang sama, tapi hasil yang beza. Jadi, dapat 40,000 tu, apa yang kita boleh buat? Macam cakap tadi, kita buat TikTok, kita boleh blast email. Percuma. Kita dah bayar tahunan. Kita buat, masukkan apa dalam YouTube. Kita blast, suruh orang tengok kat YouTube. So, bayangkan, kita boleh dapatkan 15,000 view satu malam. Okey tak okey? Kerana apa? Kerana kita guna. So, duit yang kita pakai kat mana? Kat sini. Jadi, untuk event-event yang lain, apa yang kita buat? Belas je lah. Benda yang mana ada. Tak adalah setiap kali event, kita nak kena panggil lagi, suruh dia buat lagi, suruh dia buat lagi. Dan ini, kita boleh jadikan macam-macam. Sebagai contoh, kita ambil buku, kita kerjasama dengan Karangcraft. Bismillah. Kita kerjasama dengan Karangcraft, kita jual lah satu buku plus dengan package sikit, RM120 sebagai donation. Kos kita RM20, kita ambil 100. Jual kepada 40,000 orang ni. Kalau dia orang tak beli sekalipun, jika mereka tak beli sekalipun, tak semua beli, kita ambil lah 5% saja yang beli. Sebab buku agama ni dia lain sikit tau rate dia. Buku biasa, dia punya jualan daripada ni lebih kurang 0.5 ke 1%. Buku biasa. Buku agama, dia boleh pergi 5 ke 9%. Sebab orang kadang-kadang beli buku agama bukan nak baca pun. Dia nak menyumbang. Dapat pahala. Kan? Pendek apa? Banyak dosa. Kita jual solusi. Sumbang, masuk syurga. Contohlah kan. Kasarnya begitu. Tapi itulah hakikatnya. Jadi kita kumpul kat dia orang ni, tunjukkan banyak dosa dia orang, kita jual buku agama.
Kan? Email pertama, 5 dosa pada ibu bapa. Email kedua, 5 dosa tidak solat. Email ketiga, 5 dosa tidak sedekah. Email keempat, belilah buku ini. Aduh. Sebab tu saya cukup takut nak ambil NGO Islamik ni. Nak jual tu, ya Allah. Hai. Semua salah, betul. Semua salah. Dia tak kena conscious kita. Tapi kita bukanlah gunakan untuk menjual. Kita hanya gunakan kelebihan yang ada. Sedap sikit ayat dia. Okey, so kalau kata tadi 170,000, 60% dekat sini 100,000. Baik. Banyak ke 100,000 ni? Jika kita pecahkan kepada dekat sini, baik. 175,000 bahagi 40,000. Berapa dapat? Okey. 4.3 RM4 lah kita ambil. Baik. Bermakna satu email kita punya kos RM4. Berapa kali kita keluarkan kos ini? One time. Kita harvest sepanjang tahun, berapa kali kita dapat? Banyak kali kita boleh dapat. Jadi one time RM4 ni. So 175,000, kita jangan tengok nilai dia semata-mata kepada harga event tu atau tiket itu. Kita kena tengok nilai dia sebab kita punya fokus adalah dapatkan donation sepanjang tahun. Dan ini pun 175,000 ni, kalau 40K, dia bukannya kita rugi pun. Kita dapat jualan tiket. So tak ada apa yang rugi pun. Cuma nak keluarkanlah 175,000 tu pening. Sebab itulah kita kena susun strategi macam mana supaya kita dapat buat by stage. By stage, by event kita dapat buat. Contohnya kita planning siap-siap kan. Setiap kali donation sebulan kita akan ambil 5,000 untuk buat spare pada bulan 9 kita nak start promotekan dia. So ambillah 5 kali 9 dapat 45,000. So cukup enough money untuk start. Dia kena macam tu. Sebab kelebihannya adalah kita dah ada jadual, dah ada takwim. So tak ada isu lagi kita tak tahu duit tu nak belanja kat mana. Dia tak ada isu. Kecuali kalau tiba-tiba, kecuali setiap bulan ada program ad hoc. Pening lah sikit. Yang itu kena kawal sikit kalau ada banyak program ad hoc. Dia tak boleh setiap bulan sebab nanti dia akan ganggu flow. Macam saya cakap tadi, kalau untuk skala event macam ni, tim besar ini hanya boleh buat 2 event sahaja. Event besar setahun. Yes. Sebab tu saya cakap you only power. Tim besar ni 15 orang ni memang betul-betul boleh buat satu event yang 500,000 ke 1 juta ni. 500,000 lah 2 kali je setahun. Itu je dia punya capacity sebenarnya. Tapi kalau boleh buat banyak, baguslah. Mungkin beza sebab apa? Sebab facility dah ada. Di sini facility dah ada. Maknanya tak ada isu gaji, tak ada isu kemudahan, tak ada. Kalau company-company luar tu, itulah nak buat bayar gaji, itulah nak buat bayar operation, itulah nak buat bayar deposit dan sebagainya kan. Itu isu dia. Okey, macam di sini mungkin itu. Sebab tu boleh buat 4. Sebab tu boleh buat 4. Okey. Baik. Yang check out ni kenapa 25%? Sebab dekat sini biasanya check out rate daripada 100 yang masuk yang akan berjaya buat pembelian lebih kurang dalam 15 ke 20 sahaja. Bermakna ada 80% abandon kat sini. Check out ni. Check out ni maksudnya dia dah masuk, dia dah baca, dia dah ready, dia tekan, tiba-tiba dia terfikir, kalau aku beli ni tak susu anak tak beli lagi ni. Bulan depan lah aku beli. Dia macam tu. Jadi kita kena follow up yang ni. Yang ini kita akan guna email. Yang ini kita akan abandon card ni
Ini adalah last stage. Contohnya, dia dah masuk tapi dia tak beli. Kita boleh bagi dia dekat abandon cart ni one time offer. Kalau beli hari ni, sekarang juga beli dalam masa 2 jam, dia akan dapat sekian-sekian diskaun. Yang ini semua boleh setting ya. Boleh setting dengan cara yang automatic. Okey. Dah habis dah kat sini slide dia. Baik. So ini adalah ringkasan untuk kita punya total digital marketing campaign kalau kita nak buat digital marketing campaign. Untuk kerja-kerja yang you all buat ataupun tuan-tuan dan puan-puan masih buat, iaitu kerja-kerja contoh bagi flyers, kerja-kerja bagi surat, kerja-kerja itu semua kerja-kerja yang tak boleh berhenti. Itu kerja wajib. Cuma perlu disistemkan, di SOP-kan bila nak buat benda tu. Dan saya bagi tahu ya, kelebihan, banyak kali saya ulang, kelebihannya adalah kita ada dalam kandang emas. So gunalah kandang emas kita ni habis-habisan. Kalau kata yang lain tu saya tak pasti nak cakap, tapi kita boleh buat yayasan lain tu yang popular kebanyakan ni dinaungi oleh raja-raja. Kebanyakan yayasan ataupun tan sri itu yang biasanya yang popular. Tapi kalau yayasan ni kita dalam Karang Craft kita kira okey lah, besar. Kita kira besar. Baik, ada soalan? Ada soalan? Ada soalan? Ada. Tak ada, nak balik dah? Tak, Belum. Teruskan. Dah habis dah slide? Tuan. Yang tadi 40K tu kan, yang belah kanan tu, mungkin 40K, 8, 9, 15 ke 20K tu, kanan tu, macam mana kita dapat yang that figure? Tak nak kira lagi. Okey, yang ni. Baik. So yang ini, yang tadi tu saya dah padam tu. Betul, 1,500 tadi tu. Okey, yang ini kita ambil yang ni terus. Kalau tuan nak ikut, tuan ikut yang ni. Okey. So, andai kata kita tengok tadi dia punya ni. Kita cerita kat sini, okey, 179,000 kan? 179,000 ni kita kena pecahkan dekat bahagian ini. Ni. So ini yang tadi tu. Ini yang tadi tu. Yang lebih mudah nak faham yang ini. So 60% dekat sini, 25% dekat sini, 15% dekat sini. Yang tadi tu saya angkanya tu saya tulis saja supaya senang nak faham. Yang betul yang ini. Maknanya kalau kata kita target untuk 1,500 tu dekat point yang mana? 1,500 kat sini. Yang mana? Peserta. Sini, sale. Ini 1,500. Yang ini yang berapa ribu? 9,000. Yang ini 40,000. 45 ni 200,000. Audience kita tadi 1.3 million. Ini yang aneh tu. Saya nak tanya. Tanyalah. Kita kan macam kita bulan puasa. Kejap. Okey, jawab soalan tak? Tadi 1.3 million tu mana datang tadi? Ni, nak masuk dalam ni. Kat luar ni nak masuk ke dalam ni. Estimate audience. Estimate audience tu betul 1.3. 1.3 million tu. Ya. Kalau kita buat reverse, from reverse maksudnya okey, kalau kita bajet dalam 30 orang je yang view. Sekali nak tahu berapa banyak lagi yang sepatutnya kita masuk iklan nak. Betul ke? Ya. Okey, so Kita reverse. kita start dari bawah. Kalau kita start dari 30 maksudnya yang atas tu kita berapa? Yang dia senang kita macam ni. Yang ini adalah 20%. Kita ambil standard macam ni je, faham? Nak faham senang macam ni je. Yang ini biasanya adalah 3 to 5% daripada abandon cart. Abandon cart ni 20% daripada check out. Check out ni adalah 20% daripada reach. Reach ni 20% daripada kita punya audience. So basically bila daripada atas ni 20, basically kat sini dia tinggal 5% atau 1% aja daripada atas ni. Okey, senang. Jangan. Okey, macam ni. Biasanya ini bajet. Ini bajet. Ini audience. Audience untuk yang paling bawah sekali, untuk bahagian sales ni. Okey, kita ambil 4 ni
Untuk sales ni biasanya ini 5 ke 10% daripada audiens yang ini. Ikut industri lah. Andai kata industri tu industri jual barang mahal, dekat sini dia mungkin boleh pergi 1 to 3% saja. Tapi untuk training kita ambil 5 ke 10% daripada dekat sini. Kalau sini 1,500, bermakna dekat atas ini kalau kita ambil 5%, 5 kali 20, 20 kali 5 betul lah? 20 kali 5 kan? Dapat 100. Okey. Bermakna kali dengan 20 kat sini. 1,500 kali dengan 20. Berapa ribu? Kali 20 kan? Ha. 30,000. Okey, kat sini 30,000. Ha, contohnya lah, contoh. Ya ke 30,000, betul ke? 1,500 kan? 1,500, okey sikit. Kali ni 10%. Okey. Kalau ni 10%, 1,500 kali 10, 15,000 lah. Okey, 15,000. 15,000 kat abandon card ya. 15,000 kat abandon card. Yang sini nak naik ke atas ini 20%. Maknanya yang ini kali dengan 5. Berapa? 15,000 kali dengan 5. 75,000 kat sini. So ini adalah traffic yang masuk dalam website. Yang ini adalah 20% daripada reach. Yang kita dapat reach dan frekuensi tu. Kali 5 lagi. 375,000. Yes. Inilah dia punya reach yang kita kena capai. Kalau kita nak dapatkan ni, ini 20% daripada total. So kali dengan 5 lebih kurang 1.5 ataupun 1.3 million. Soalan ni kenapa kali 5? Macam mana? So ini 20%. 20% daripada estimate audience juga. Faham tak ni? Okey, macam ni. Saya cuba sekali. Kenapa 5? Apa dia 20% tu jadi pun jadi apa? 1/5. Dia macam ni. Okey, ini setiap stage ni dia akan produce 20% result sahaja, lebih kurang. Jika kita targetkan 1.3 estimate audience, 20% result yang akan nampak iklan kita adalah lebih kurang 300,000 orang. Daripada 300,000 orang yang akan menjadi visitor di website kita, yang mana dalam 20% adalah 75,000 orang. Daripada 75,000 orang ni, hanya 20% sahaja yang akan turun dan cuba untuk buat bayaran. 15,000 orang. Daripada 15,000 orang ikut standard industri untuk training, dia akan pergi 5 ke 10% sahaja. Bermakna yang akan dapat adalah 1,500 orang. Faham tak? Maknanya 20% kali 5 tu itu maknanya 20 5 kali. Kan senang kira macam tu. Saya punya matematik macam tu. Dia industri apa yang macam dia punya sale kat bawah tu above 10%? Dia kalau satu yang produk murah, produk murah dan produk yang regular. Tapi produk yang murah dan regular ni biasanya margin dia very slim. So dia akan compensate dengan situ balik. Memang dia tinggi tapi margin dia very slim. Sebab dia volume. Sebab dia volume. Macam yang 5 to 10% ni dia maksudnya macam produk yang harga ratus-ratusan jugalah. Ini event. Event. Kebanyakan event dia macam ni. Kebanyakan event dia akan buat kiraan begini. Okey? Jadi kalau kita faham yang ini, kita tak stres lah. Kita tak